Untuk economic analysis, biasanya macam yang kamu dah buat dekat plan design lah. Kita nak kira berapa lama dia punya payback period, kita nak kira berapa lama dia punya adalah dia punya cost-cost apa semua tu. Okay. Kalau kamu perasan kat sini tengok dia kata mesti ada ISIS dan juga Microsoft Excel. Dan maksudnya dekat dalam kamu punya laptop lah. Okay. So kita pergi terus kepada ekonomi. Okay. Ekonomi ni maksudnya kita nak kira yang ni. Okay, apa pentingnya simulation ni? Pentingnya simulation ni untuk kita tahu benda tu boleh jadi ke tak boleh jadi. Okay. So apa yang kita buat dekat okay, yang kita buat sebenarnya yang ini, proses simulation. Kita nak tengok proses tu jadi ke tak. Okay. First time kita simulate tadi dah jadi, cuma masa yang kita ubah yang adjuster tu je yang tak jadi. So tak apalah, mungkin kita tak perlu buatlah sampai adjuster tu. Okay. So bila kita contoh sebab tu masa kamu buat plan design hari tu, kamu kena buat simulation, kamu kena kira, tapi kamu tak betul-betul buat semua sekali dalam HYSYS kan. Kamu just buat mass balance, energy balance. Lepas tu kamu pun dah pening-pening. Lepas tu dia berhenti di situ. Dia sepatutnya, yang sebenar-benarnya, patutnya segala benda tu patut dibuat dalam HYSYS. Maksudnya daripada mula-mula mass balance, energy balance, lepas tu daripada equipment, kontrol kan. Kamu dah buat kan. Semalam Dr. Anis dah ajar pasal kontrol kan. Kan. Patutnya kontrol apa semua buat dalam tu. Jadi kamu tak buatlah salah yang merepek-repek yang macam kamu buat dulu tu. Yang kamu main letak je kontrol variable dia apa, disturbance variable apa. Sebab kat dalam HYSYS tu dah ada. Kan. So jadi betul lah. Jadi tak tahulah, saya pun dah tak jadi coordinator plan design. Jadi saya tak boleh nak nak push lagi lah untuk simulation tu kan. Bergantung pada koordinator yang barulah. Okay. So, lepas buat proses simulation, contohnya kita buat tadi amonia tu, sampailah dapat amonia. Dapat amonia dan barulah dia next tu dia buat berapa banyak capital cost. Capital cost ialah cost yang perlu untuk buat kilang tu, berapa banyak modal yang diperlukan untuk beli equipment, untuk pasang equipment, untuk design, untuk beli, untuk fabricate, untuk pasang, berapa dia punya cost. Kemudian berapa pula cost untuk operating, untuk kilang tu berfungsi, untuk satu-satu alat tu berfungsi, sehinggalah semua equipment tu berfungsi, berapa pula dia punya cost. Okay, kemudian kita dah tahu berapa cost tu dan kita nak tahu pula dari segi total cost dengan profitability. Maksudnya kilang ni kalau buka boleh dapat duit ke? Tak boleh dapat duit. Okey, bila kamu pergi ke industri, biasanya dia takkanlah buat kilang yang baru. Kebiasaannya dia akan buat some modification. Okey, dia nak ubah. Contoh dia ada alat yang lama. Contoh dekat top glove. Dekat top glove, katalah dia punya oven dekat atas tu rosak. Salah satu oven, kan banyak oven dekat atas kan? Dekat atas, tingkat atas tu kan. Salah satu oven tu rosak. So, R&D, saya tak tahulah kamu punya R&D tu dikira macam mana. Contoh ni satu contoh yang saya rasa dia akan evaluate. Nak beli oven baru ke, nak repair oven baru ke macam mana. Jadi perlulah pentingnya untuk tahu dia punya berapa kos dia, berapa untung ke tak dengan buat benda macam tu. Ataupun kalau top glove ni, biasa dia buat satu jenis glove kan, dekat satu production line kan. Dia boleh jadi, dia nak tambah production line kan. Dia nak tambah production line untuk glove yang baru, glove yang lain pula. Ataupun dia nak modify something. Jadi biasanya perlu juga cost. Tapi saya tak tahu lah, mungkin Haziki boleh share sikit lah kot apa yang buat masa intern dulu dekat R&D boleh buat apa. Jadi bila dia orang sampai ke profitability ni, maksudnya dia nak decide sama ada benda tu buat projek baru ataupun buat modification ke apa ke kan. Which one yang the best. Okay, sebab industri sangat memikirkan keuntungan. Okay, dia mesti nak untung. Jadi dia akan decide lah. Kalau tak okay, dia akan go back kepada proses simulation. Kalau okay, baru dia proceed kepada benda-benda lain. Okay, so pentinglah simulation ni.
Cuma yelah, saya tak nafikan di sepanjang kamu belajar pun kamu belajar PCP saja guna simulation kan. Heat transfer, mass transfer, reaction semua tak ada simulation dah. Sepatutnya semua sekali tu ada. Okey, tak apa. So saya tunjukkan macam mana kita nak buat. Okey, saya nak cari file yang saya dah modify, yang saya tak nak ganggu file yang ada ni lah. Saya tak nak ganggu, nanti terrosak lagi ke macam mana. Saya nak tutup dulu file ni. Okey, yang tak jadi ni pun tak apa. Kita biarkan. Saya akan tutup. Sebab tadi saya dah save sebagai open loop. Okey. Kalau saya nak proceed nanti saya ulang balik lah yang recycle tu. Okey. Kita nak tunjukkan macam mana HYSYS ni boleh keluarkan nilai period of oscillation dan berapa nilai yang lain. Kita pergi cepat sikit lah, kita habis sebelum tengah hari. Sian kamu dah lah penat dengar saja. Kalau kamu boleh klik sekali mungkin lebih menarik lah kan. Okey, saya nak tengok file ni. Version berapa saya pun tak ingat. Ataupun saya ambil je yang tadi, cuma saya save lah sebagai saya save sebagai nama yang berbeza lah supaya saya tak mengganggu yang asal. Biasanya orang buat simulation macam tu. Masa FYP saya pun, siapa FYP saya? Batch kamu siapa FYP saya? Kamu batch siapa? Kan? Fahana kan? Kamu batch Fahana, okey. Fahana sekarang kerja kat mana? Dekat apa? Okey, tak apa. Okey, saya nak save dekat luar lah tadi dalam folder. So, saya nak save dekat luar. Okey. So, saya nak delete je adjuster ni. Okey, saya delete je adjuster dalam keadaan dia okey, tak ada masalah apa-apa. Okey, so kita nak start balik dengan modul tadi. Okey, so dia kata anda start daripada sini. Kita tengok balik, kita start dengan ni yang tadi, yang case tadi, tapi kita skip lah yang tu. Saya tak nak membandingkan, takut tak jadi nanti. Okey, kita buat yang confirm jadi dulu. Okey, stream S6 dan juga purity NH3. Okay, so sekarang ni kita double click, dia kata double click on stream S6. Okay, double click on stream S6. Okay, double click on stream S6. Okay, kemudian kita nak make sure yang dia punya temperature 26.85. Okay, so dia 26.85. Okay, dia dah betul lah. 26.85. Kemudian dekat bahagian T100, flow ratio of purge 0.019. Okay, kita tengok. Okay, ini kita delete. Okay, tutup. Pergi dekat purge ni. Pergi dekat T100 ni. Dekat dia punya parameter. Okay, so kita kena ubah balik dekat sini. 0.019. Dia berubah tu sebab dia ada part yang modul yang saya buat tu. Yang bahagian yang kita buat tak jadi itulah. Okay, so saya ubah balik 0.019. Okay. Kemudian kita pergi kepada, okay, kita kena masukkan nilai berapa kos untuk raw material. Okay, so yang ini ialah kita kena masukkan nilai jualan dan nilai berapa banyak kita beli berapa dengan kita jual berapa. Kita punya produk dengan kita punya feed. Okay, sebab kita nak tengok dia untung ke rugi. Okay, jadi dengan cara kita masukkan kos untuk syngas. Okay, pergi dekat syngas ni. Okay, dekat ni pergi dekat cost parameter. Okay, sekarang ni dia kosong lagi. Dia tak ada nilai, dia tak ada info. Okay, cost parameter, berapa nilai dia? Cost parameter
select mesh flow, flow basis. Okay, kita kena ambil mesh flow and then kita kena ambil dia pun, kita kena masukkan nilai ni. Okay, pergi kepada mesh flow. Sekarang ni dia molar flow. Kita ambil mesh flow dan kita masukkan cost dia 0.26 cost per kg. Betul tak unit dia? Okay, so ni dia punya unit. Okay, maksudnya itu cost untuk kita punya raw material. Kita ambil pula, okay, kita go next. Okay, kita dah masukkan tadi. Cost untuk kita punya produk. Kan masa mula-mula buat plan design tu, kira cost untuk produk dengan cost untuk raw material. Kita nak tengok untung ke rugi. Okay, so sekarang ni kita masukkan untuk kita punya produk, which is NH3 ni. Okay, NH3. Kita double klik. Sama juga pergi dekat cost parameter. Cost parameter. Okay, ambil juga, sama juga ambil mesh flow dan ambil 500 cost per ton. Okay, kita ambil mesh. Okay, kita ambil 500 cost per ton. Okay, kena tengok kena tengok kalau kamu ambil tan yang atas ni, nilai dia akan berubah. Okay, sebab dia memang nilai dia berubah lah. Dia berbeza lah. Tan yang ada NE dengan tak ada ni berbeza. Okay, so kita ambil yang bawah ni 0.4921 cost per kg. Okay, so nak bagi tahu dekat sini, unit sangat penting. Okay, unit adalah sangat penting. Okay, so kat sini saya pun tak tahu kenapa modul ni dia panjang lah. Tapi tadi kita ambil 4 decimal places dia. So kita pergi kepada economic tab. Dan kita select stream price. Okay, kita go ni home. Okay, kita pergi kepada economic. Kita klik stream price. Okay, stream price ni. Okay, stream price ni dia akan nampak kamu punya semua stream dan juga yang mana yang ada cost. Setakat ni ada dua je lah, which is dekat syngas sebagai raw material dan juga dekat ammonia sebagai produk. Okey, kemudian dekat sini saya rasa kita boleh tukar unit. Okey, kita tengok dulu dekat modul ni. Okey, dekat modul ni ada nilai ni dan cost dia ialah unit dia ialah cost per hour. Jadi kita tukar sahaja. Okay, kita right click, kita change unit. Tukar je cost per hour. So kita dapat lebih kurang macam modul lah. 15,900 something. Okay, so kita dapatlah nilai yang ini. Okay, so maksudnya itu ialah nilai harga bagi raw material. Okay, so sekarang ni kita nak proceed dengan harga bagi raw material dan harga bagi produk. Okay, 28,000 something. Betul tak? 28,000 something. So, bila kita tengok macam ni, maksudnya untung ke rugi agak-agak? Kilang ni. Untung ke rugi? Untung sebab cost of product lebih tinggi daripada cost raw material. Okay. Kalau sebaliknya rugilah. Kan? Kalau kita beli raw material pun lagi mahal daripada produk yang terjual, maksudnya rugi. Okey. So kemudian kita akan pergi kepada cost untuk utilities. Okey. Kalau tadi kan kita set, yang ni dah settle, yang tadi kita set Q compressor 1, Q compressor 2, Q heater, Q reactant. Maksudnya itu energy. Bila kata energy, dia mesti melibatkan utilities dan ianya ada cost tertentu. Okay, so kita pergi set. Okay, Q compressor 1. Okay, Q compressor 1 kita select power sebagai dia punya utilities. Okay, kita go kembali kepada kita punya flow sheet. Kita pergi kepada Q1. Kita double click. Okay, dan utilities type ni kita pilih
power. Power maksudnya apa? Maksudnya dia pakai elektrik. Okay, dia pakai elektrik. Sebab kompresor, dia hanya pakai elektrik, dia punya power. Okay, kita select sahaja power sebagai utilities. Okay, dah hijau, okay. Begitu juga dengan Q compressor 2, power juga. Okay, Q compressor 2, power juga sebab dia pun menggunakan elektrik. Kat sini tak ada perkataan elektrik saya rasa. Maksudnya bila elektrik tu power lah. Okay, elektrik. Electrical energy dia akan turn to power untuk kompresor tu berfungsi. Okay, power. Kemudian kita pergi kepada Q heater. Okay, Q heater dia menggunakan fire heat sebagai utilities. Okay, Q heater. Okay, so dia tak guna power lah. Maksudnya dia guna another macam apa? Tadi fire heat. Okay, maksudnya dia memang guna api lah untuk naikkan dia punya temperature. Okay, so equipment ni boleh jadi bukan shell and tube heat exchanger lah. Dia boleh jadi furnace. Sebab dia guna fire heater. Okay, furnace dengan heat exchanger, dengan shell and tube beza kan? Okay, fire heat. Okay, yang ni settle. Kemudian kita pergi kepada cooler. Okay, cooler pun apa utilities yang dia pakai? Untuk sejukkan. Okay, untuk sejukkan dia menggunakan cooling water. Okay, ini ialah maksudnya bahagian utilities lah. Mana cooling water? Cooling water. Okay. Tu saya rasa patut buat plan design ni. Buat semua menggunakan HISIS je. Semua benda dalam ni dah. Kamu tak payahlah pening-pening lah. Masa dekat Viva kena soal pula betul ke tak betul kan. Jadi sebenarnya dalam HISIS ni semua dah ada dalam setting tu. Okay. Which is masa saya jadi koordinator pun saya pun tak begitu tahulah. Saya baru tahulah. Sebab lepas tak jadi koordinator tu dah banyak lagi masa nak study benda-benda lain. Okay. Kemudian Q react. Okay. Maksudnya untuk reaction. Energy untuk reaction. So proses ni ialah endothermic. Proses ni endothermic. Dia perlukan kamu guna cooling water untuk sejukkan. Endo pula exo. Okay, Q react. Dia exo. Dia semakin panas. Jadi kamu kena guna cooling water untuk sejukkan. Okay, so kita dah set itu. Okay, cooling water. Okay, kemudian kita akan pergi kepada bahagian flowsheet summary. Okay, kita pergi dekat bahagian home. Kita pergi dekat bahagian ni dekat flowsheet ni. Betul ke kat sini? Yang ekonomik ni bukan kan? Okey. Pergi kat flowsheet ni, saya tekan je. Okey. Dekat flowsheet summary ni, tekan kat flowsheet ni, dia akan keluar macam ni. Okey. Kat sini dia bagi tahu mesh ni balance ke tak balance? Ni cerita dia. Itulah dulu masa jadi koordinator plan design saya pun tak tahu sangat. Which is sebenarnya kamu boleh check kamu punya mesh balance tu tak balance ke tak balance. Balance tak balance dia ada tunjuk sini. Ni berapa persen tak balance ni? Ada calculation, dalam calculation ni dia tak balance sebanyak 0.68%. Okay, ada tab untuk utilities. Okay, apa utilities yang digunakan dekat plan ni? Okay, macam tadi kita guna power untuk kompresor, cooling water untuk cooler dengan reactor dan juga fire heat. Cerita dia kalau buat plan design tu, patutnya ambil je table ni kan. Benda dia punya utilities semuanya table dekat sini je. Okay. Kemudian kita kena masukkan go to utility summary. Okay, so utility summary kita akan nampak yang ini dan kita akan nampak untuk hot utilities berapa dia punya cost per hour dengan cold utilities berapa cost dia per hour. Okay, so dekat sini ada tak? Okay, dekat utility summary. So dia bagi tahu berapa cost kat sini. Cost. Beza sikit lah apa yang dia simulate dengan saya simulate. Cuma tak lari banyak lah. 2756. Okay, dia dapat
2792. Okay, yang ni beza sikit. Dia dapat 25, saya dapat 24. Okay. Kemudian, okay, kita pergi pada seterusnya. Setakat ni okey ke? Kita nak habiskan je yang ni. Kita habis modul ni. Okey ke? Boleh bersabar ke lagi? Okey. Bagus kamu ni. Okay. So, ini dia punya dari segi secara kasarnya. Okay. Dari segi secara kasarnya, betul tak dapat nilai ni? Which is product sale. Okay. Product sale ni maksudnya nilai yang kita dapat daripada daripada ni tadi, kan? Daripada berapa ni kos produk ni, tolak pula kos raw material, lepas tu tolak dengan berapa untuk utilities punya kos, kan? Secara umumnya untung lah. Secara umumnya ialah untung sebab dapat positive value dan dapat nilai. Jualan produk, tolak raw material dan tolak kos untuk utilities. Okay, secara generalnya untung. Okay. So maksudnya kilang ni untung lah kalau buat. Okay. Jadi, macam mana kita nak guna untuk pergi kepada berapa tahun untuk kita dapat balik feedback period. Berapa tahun payback period. Kan? Okay, so kita pergi dekat bahagian ekonomi dan kita aktifkan ekonomi aktif ni. Kita klik kat dia. Okay, kita pergi dekat bahagian ekonomi ni. Kita aktifkan ekonomi. Okay, so dia pun teraktif lah. Perasan dekat sini dia jadi, dia dah tick. Okay, dia dah tick yang ini. Okay, ekonomi. Lepas tu, lepas activate ekonomi tu, kita pergi pula ke bahagian map. Map button. Okay, map button ni tujuan dia ialah, dia kata kita nak buat supaya projek ni macam map kepada real world equipment. Macam seolah-olah kalau equipment betul lah. Kan simulation, asalnya tadi buat simulation kan. Tapi sekarang kita nak jadikan dia seolah-olah kalau dalam equipment yang betul, boleh dapat tak nilai yang sama. Okay, so kita pun tekanlah map. Klik je map. Okay. Saya pun tak pernah guna benda ni. Saya jadi coordinator banding design pun saya tak pernah guna. Sekarang baru saya belajar lah untuk ajar kamu ni. Okay. So kita belajarlah bersama-sama. Okay. So bila dia map, and then yang ini dia keluar. Okay, dan kita klik OK. Kita pun klik OK. Okay, bila dia klik OK, dia akan keluar yang ini. Okay, mana saya punya ISIS. Okay, dia akan keluar ni. Map preview. Okay, map preview ni ialah untuk kita tentukan equipment yang kita pakai ni jenis apa. Contohnya kalau heat cooler tu adakah kita pakai shell and tube punya jenis, ataupun kita pakai plate heat exchanger, ataupun kita pakai yang dulu-dululah yang banyak design-design yang kamu buat tu. Okay, so kita tengok setting dia. Okay, so kita start dengan heater E100. E100 dia sebenarnya furnace. Okay, dia sebenarnya furnace. Dia bukan shell and tube. Jadi, kita kena ubah dekat equipment ni. Okay, kita kena ubah dekat equipment type ni. Okay, E100. Okay, kita kena ubah supaya dia jadi furnace. Betul, dia jadi furnace. Ke bukan? Bukan, kena pilih heat exchanger dulu. Heat exchanger dengan heater. Okay, kemudian baru pilih furnace. Klik OK. Dalam furnace tu pula ada lagi jenis dia. Okey, kita tengok. Okey, daripada ni kita akan pilih heat exchanger ataupun heater sebab dia heater dalam group dia. Okey. Klik OK. Choose furnace. Okey, saya pun dah pilih furnace tadi. Kemudian furnace ni jenis apa? Which is jenis vertical cylindrical process furnace. Dia ada detail lagi. Vertical cylindrical process furnace. Klik OK. Okay, and then okay. Okay. Okay, sebelum kita pergi kepada size ni, kita kena ubah yang lain juga. Which is, okay, tadi kita ubah E100. Sekarang kita kena ubah juga
CRV 100. Okey, sepatutnya saya tak perlu close lagi yang tu tadi. Saya tekan balik map ni. Okey, E100 tadi kita dah ubah. Kita kena ubah pula CRV 100 ni. Okey, CRV 100. CRV 100, dia kata select CRV 100, kemudian select heat exchanger and heater. Okey, select heat exchanger and heater. Okey, kemudian select heat exchanger. Okey, select heat exchanger dan select fixed tube shell and tube exchanger. Maksudnya nak bagi tahu fixed tube, nak bagi tahu yang reaktor tu sebenarnya dia punya design dalam tu macam design shell and tube. Okey. Ingat tak tadi reaction dia ialah exothermic, kita perlu dia ada cooling water tu. Jadi bentuk dia dalam shell and tube. Salah satu reaction berlaku, satu lagi ialah untuk dia punya cooling. Okey. So habis dekat 2 je ke kita kena ubah? Sekejap saya tengok. Okey, yang ni E100 tadi. Okey, E100 dengan E100 dan juga dengan CRV 100. Maksudnya reaktor tu, bentuk reaktor tu macam mana. Okey. Kemudian kita pergi kepada size. Okey, kita pergi kepada size, klik size. Okey, klik size, kemudian view equipment. Okey, yang ni dah okey. Pergi kepada size. Kalau dalam plan design dulu kamu kena kira lah berapa size dia kan. Yang ni dia yang kirakan. Kemudian pergi kepada view equipment. Okey, view equipment dia akan keluar macam ini. Okey. Dan kita pergi kepada unit operation. No, kita pergi kepada equipment. Kita pergi kepada equipment. Okey, ni equipment yang ada dan tak ada apa-apa isu tak ada apa-apa error. Dia tak keluar sama macam ni sebab ni version yang lama. Version yang baru lain sikit. Okey, kalau macam yang di simulate ni ada error lah. Sizing error. Kita tengok kita ada error tak? Dekat bahagian pergi dekat go to equipment punya tab. Kemudian dekat bahagian ada tak error? Pergi dekat equipment. Kita tak ada error. Okey, kita tak ada error. Tak ada apa-apa error. Dan kita pergi kepada evaluate. Okey, kita pergi kepada evaluate untuk dikira. Boleh buat ke tak boleh buat. Berapa dia punya cost, size dan segalanya. So, dia akan keluar macam ni. Okey, baru nampak ada error. Okey, maksudnya dekat sini apa? Maksudnya ada setting yang tak tepat untuk plan ni. Bila buat economic evaluation ni, kita boleh tahu ada isu dekat bahagian equipment tu. Okay. So dekat beritahulah apa error dia. Dekat compressor pun ada error. Dekat heater dan ni pun ada error. Kita ada 4 error. So dia pun sama juga. Dia pun sama juga. Dia dapat error ni. So dan next tu dia bagi tahu untuk kita macam mana bila ada error ni kita nak buat apa. Okay. So kita pergi kepada yang ini. Okay. Lepas nampak error ni kita akan pergi kepada compressor dulu. Okay. Ini compressor tapi tulis E je. Okay. Bukan compressor lah. Maksudnya pergi kepada E100 dulu. Okay, kita pergi kepada E100. Okay, dekat bahagian E100 ni, dia suruh masukkan apa material. Okay, masukkan material of construction 304S. Okay, ada dah semua kat sini. Maksudnya dalam HiSys ni semua ada dah. Material apa nak pakai. Semua dah ada dah. Okay. Kemudian
EFU vertical, yang ni dah okey dah ni. Okey. Lepas tu ni lah tadi kita dah masukkan. Jadi itu error dekat E100. Dekat K100 pula ada error kan? Macam mana kita nak buat? Okey, dekat dekat K100 ni dia kata inlet temperature yang terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan daripada recycle stream ni dia masuk kepada kompresor ni, temperature ini terlalu tinggi yang masuk. Jadi apa yang dia nak buat ialah dia suruh letak satu cooler. Okey, dia suruh letak satu cooler. Yang mana cooler tu dipanggil, kat mana dia letak cooler tu? Tak ada dah, dia tak ada letak dah. Oh, dia tak ada tunjuk dah. Habis dah. Sabar, nak habis dah. Saya pun penat dah ni. Sikit lagi. Kita nak buat sampai kita boleh generate yang ini, which is kita boleh tahu berapa dia punya payback period. Yang tu je. Okay, sikit lagi nak habis. Sabar nah. Okay, kamu semua kat rumah ke kat mana? Okay. Tak apa. Sekejap lagi nak pergi masak kan? Tunggu sekejap sikit lagi nak habis. Kita cuba habis 12.30. Okay. Okay, so kita perlukan cooler dia kata. Double click and then remove stream gas. Okay, sorry, bukan dekat kompresor yang ini, dekat kompresor yang ni. Okay, dekat kompresor yang ini dia kata double click dekat kompresor yang ini, kemudian remove stream gas sebagai inlet. Okay, maksudnya dia suruh tambah ni lah, dia suruh tambah cooler dekat sini. Okay, silap. Okay, kita pergi kat atas ni. Okay, nampak kat sini tak ada kan? Dia kata maksudnya yang masuk ni, temperature yang masuk dalam kompresor ni terlalu tinggi. Jadi kita kena kurangkan. So kita double click dan kita delete ini. Okay, kita delete. Jadi apa kalau saya delete? Salah step. Dia kata double click and then remove sebagai inlet. Create inlet called syngas 2. Okay, kita nak remove ni. Kita letak je terus nama syngas 2. Okay, kemudian unknown duty. Okay, maksudnya dia syngas 2 lah. Maksudnya kita letak stream lain. Okay, kita letak stream yang lain. Okay. Mana kita punya ni? Syngas 2. Okay, so kita biar sekejap. Kita pergi dekat, kita letak lagi satu cooler. Kita add cooler. Okay, kita add cooler. Okay, yang ni kita biar sekejap. Kita add another cooler. Cooler kat sini. Sebab kita nak sejukkan dulu. Okay, saya nak tutup dulu ni. Sebab dia asyik ni je. Okay. Kita nak add cooler. Which is kat sini ialah syngas. Syngas. Dan outlet ialah syngas 2. Okay. Kemudian kita nak tengok berapa. Dia punya delta P sama dengan 0 dan outlet temperature dia ialah 300 K. So kita nak set sekejap kita set dulu. Yang ini ialah 300 K. Okay, suhu yang lebih rendah lah sebab cooler. Kemudian dari segi design tadi dekat bahagian parameter delta P ialah 0. Okay, 0. Kemudian kita kena set juga dia punya nama ni. Okay, nama dia kita namakan sebagai Q Cooler 2. Q Cooler 2. Okay, dah okey dah.
Okay, so semua dah okay. So itulah maksud dia. Tadi kita nak solve error yang compressor ni dengan letakkan another cooler kat sini. Okay. Kemudian kita kena set juga, kita set juga cooler 2 ni, dia punya utility type dia ialah cooling water. Ingat tak tadi kita set, kita just double click and then kita set dekat utilities type dia cooling water. Okay. Okay. So apa yang kita buat ni ialah yang inilah. Kita tambahkan. Kenapa kita buat yang ini? Sebab kita nak solve error yang ni. Dia ada error ni. Okay, ada error yang keluar ni, kita nak solve kan. Solve supaya error tu tak ni lah. Okay. Kemudian untuk dia kata untuk E101 which is yang ini dan juga CRB100 yang ini, dia kata there are no material in database that sesuai kepada high temperature and high pressure combination. Okay, mungkin dia perlu material khas untuk digunakan. Jadi untuk memudah untuk keadaan ini, apa yang dia buat ialah dia orang reducekan dia punya pressure. Okay, maksud dekat sini ini sebenarnya simulation punya limitation lah. Kalau in real life, equipment material tu ada, cuma mungkin dalam simulation, dalam HYSYS ni material tu tak ada untuk this high temperature and pressure. So apa yang dia buat ialah dia double click at each compressor and change the outlet pressure kepada 190 bar. Okay. Maksudnya yang asal tadi kompresor dia ialah outlet kompresor dia ialah tinggi lah ni, which is 275 bar. Okay. Jadi kita kurangkan lagi menjadi 190 bar gravity. Okay. Sini dekat kompresor 1. Dekat kompresor 1 lagi pun sama juga. Sebab dia kata each compressor. So, kita tukar jadi 190 bar gravity. Okay, still dapat lah. Maksudnya, kita reducekan pressure untuk semua. Maksudnya, untuk plant ni, operating pressure dia daripada 275 bar, kita turunkan kepada 190 bar. Kenapa? Sebab simulation ni tak boleh simulate untuk material yang material yang high temperature dengan high pressure. Dia kena material khas. Okay, yang dalam HYSYS ni tak ada. Okay, and then kita akan dia suruh balik buat mapping, sizing dan juga evaluate. Okay. So, bila tadi kan ada error, jadi kita kena ulang balik. Okay, kita akan start balik dengan mapping. Okay, klik OK. Yang ni semua dah OK tadi. Kita kena ulang balik. Dah OK kan yang ni tadi kan? Tak Okay. Tak, so kena ulang balik. Heater and heat exchanger and then dianya ialah heat exchanger. Dan dia pakai fixed tube tadi. Ni yang ulang balik lah. Yang tadi kita kena map semula. So heater ni dia pakai heat exchanger, dia pakai furnace and then dia pakai vertical cylindrical furnace. Okay. Dua je kan yang kita kena map. Tak silap saya, dua je yang kita kena map. Lepas map, kita sizing. Lepas sizing, kita evaluate. Kalau kita view equipment, ada lagi tak error-error tu? Ada je lagi error tu. So, kita tengok, boleh tak kita evaluate walaupun ada error tu? Okay, yang ni still masih ada.
Tapi kita nak proceed juga kepada dekat lepas tekan evaluate tu, dekat bahagian summary, sepatutnya ada nilai kos-kos ni. Which is dah ada lah. Ini kos-kos yang terlibat. Kos ni ialah per year. Kemudian kita nak klik investment analysis. Supaya dia akan generate lah table ni dalam Excel. So last step, investment analysis, kita klik. Dia tengah generate. Dia tengah generate. So tunggu sahaja dia keluar dalam Excel. Habis. So habis, kita akan pergi kepada executive summary. So kita dapatlah nilai, which is payback period dia selama 3 tahun. Tu saya kata kalau buat plan design tu settle masalah banyak kan. Semuanya kita simulate je terus kan. Itulah masa jadi coordinator tak belajar sangat kan. Itulah. Okey tak setengah ni? Kamu semua dah meninggalkan saya seseorang. Jadi itu caralah untuk buat economic analysis. Last kali dapat itulah. Dan ada lagi lah kos-kos kan. Kalau masa dulu sebenarnya memang diconsider lah kos-kos ni kan. So dia dapat 3.6 tahun. Saya dapat lebih kurang 3 tahun sahaja. So ada juga cash flow. Cash flow ni kita nak tengok apa? Ni kita belajar ekonomi balik lah. Which is saya pun tak ingat. So dekat bahagian ni dia ada juga cash flow. Adalah nak tengok yang mana yang negatif ke positif ke kos-kos yang terlibat. Lepas tu habis. Habis dah lah. Cukup lah hari ni saya rasa. Campur saya bebe, campur buat benda ni, campur kamu install tak boleh-boleh, habislah hari ini. Dah habislah 3 hari kamu punya kursus. Ada apa-apa soalan? Boleh, tak ada masalah.